Selamat sejahtera kepada semua pengikut saluran Senja Bahagia. Saya telah diperkenalkan dalam satu sesi blind date dengan seorang pewaris konglomerat yang kononnya menghidap penyakit misteri. Namun, pada malam pertama perkawinan kami, selepas suami saya gagal menunaikan tanggung jawabnya sebanyak 7 kali, dan setahun kemudian saya melahirkan anak kembar, barulah dia membongkarkan satu rahasia yang mengejutkan semua orang. Aira, kamu dengar tak cakap Makni? Petang ni pukul 3. Datang ke Cafe Orchid dekat Simpang Jalan tuh. Mesti datang tepat pada masanya, faham? Lelaki ni anak kawan Mak, baru balik dari luar negara. Orangnya kacak, berkerjaya, keluarga pun baik. Tak ada cacat celanya, Mak dah susah payah aturkan pertemuan nih. Jangan malukan muka Mak pula. Sedang saya mengupas sebiji epal, suara Mak yang nyaring di telepon membuatkan perut saya terasa mual. Saya mengeluh panjang, lalu memasukkan sepotong epal masam ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan kasar. Mak, kan Aira dah cakap tak nak pergi. Aira baru 25 tahun, Mak. Bukannya anak darah tua sampai Mak nak tergesa-gesa macam nih. Kerja pun banyak, mana ada masa nak pergi blind date semua nih. Di hujung talian, Mak memulakan letteran biasanya. 25 tuh muda, kamu tengok anak Puan Surya jiran sebelah, sebaya dengan kamu dah ada anak 2. Mak buat semua nih untuk kebaikan kamu juga. Coba jumpa dulu sekali. Kalau tak suka, tak apalah. Anggap saja macam minum kopi dengan kawan baru. Dengar cakap Mak, pergi sekali nih saja, lepas tu sebulan Mak takkan bising. Mak janji takkan desak lagi. Kata-kata terakhir itu membuatkan hati saya sedikit goyah. Mak saya seorang yang sentiasa menepati janji. Desakan Mak siang dan malam umpama satu penyeksaan. Yalah, pergi sajalah sekali, pikir saya dalam hati. Saya akhirnya menjawab dengan berat hati. Baiklah, Mak. Pukul 3, kan? Aira pergi. Jawaban saya membuatkan Mak sangat gembira. Dia mula berpesan panjang lebar tentang pakaian dan solekan sebelum akhirnya mematikan panggilan. Saya mencampakkan telepon ke atas meja dan memandang pinggan epal dengan rasa muak. Blind date lagi. Sejak tamat university sudah lebih 10 kali Mak mengaturkan pertemuan sebegini untuk saya. Saya mengeluh panjang, lalu memasukkan sepotong epal masam ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan kasar. Mak, kan Aira dah cakap tak nak pergi. Aira baru 25 tahun, Mak. Bukannya anak darah tua sampai Mak nak tergesa-gesa macam nih. Kerja pun banyak, mana ada masa nak pergi blind date semua nih. Di hujung talian, Mak memulakan letteran biasanya. 25 tuh muda, kamu tengok anak Puan Surya jiran sebelah, sebaya dengan kamu dah ada anak 2. Mak buat semua nih untuk kebaikan kamu juga. Apa-apapun, cukuplah sekadar menunaikan hajat Mak, kemudian saya akan berikan alasan untuk melarikan diri. Dengan pikiran itu, timbul satu niat nakal di hati saya. Walaupun janji temu ditetapkan pada pukul 3, saya sengaja keluar rumah lewat, hampir pukul 3.30 petang. Pakaian saya juga selekeh yang mungkin, kemeja teh lama dan seluar jin yang sudah pudar warnanya. Niat saya adalah untuk menunjukkan saya langsung tidak berminat, supaya lelaki itu sendiri yang akan menarik diri. Kafe itu terletak di sebuah lorong kecil. Suasananya tenang dan selesa, dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Apabila saya membuka pintu dan melihat sekeliling, tidak ramai pelanggan di situ. Di satu sudut berhampiran tingkap, seorang lelaki sedang duduk sendirian. Dia memakai kemeja putih biasa dan seluar slack berwarna gelap, tetapi penampilannya sangat kemas dan segak. Badannya tinggi tegap dan posturnya tegap. Cahaya matahari petang menembusi tingkap, menyinari rambut hitamnya dan profil sisi wajahnya yang sempurna. Dari jauh pun, sudah terasa auranya yang berkarisma. Ketika saya sedang asyik memandangnya, dia seolah-olah perasan dan menoleh ke arah saya. Saat melihat wajahnya, saya tergamam. Hidungnya mancung, bibirnya nipis, dan matanya hitam pekat, seolah-olah menyimpan keindahan langit malam. Dia seorang lelaki yang luar biasa kacak. Pesonanya sebagai seorang lelaki dewasa yang matang, bergaya dan penuh keyakinan begitu terserlah. Melihat saya, dia tersenyum sedikit. Senyuman lembut itu membuatkan sesiapa sahaja yang melihatnya berasa tenang. Dia bangun dari kerusinya dan dengan sikap yang sangat budiman, dia berkata, "Selamat sejahtera, Cik Aira Sofia, kan? Saya Tengku Adam." Saya terkejut. Lelaki ini pasangan blind date saya? Sangat berbeza daripada imajinasi saya. Saya menjawab dengan teragak-agak, "Ya, selamat sejahtera. Maaf, saya lambat sikit." "Tak mengapa. Saya pun baru sampai." Dia berbohong dengan selamba sambil menarik kerusi untuk saya. "Nak minum apa? Pesanlah apa-apa yang Cik Aira suka." Saya memesan jus oren dan duduk di hadapannya.
Hati saya bercelaru. Nampaknya kata-kata Mak bukan sekadar omong kosong. Lelaki ini bukan sahaja kacak, tetapi auranya juga sangat menawan. Namun, semakin saya perhatikan, semakin saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Mengapa lelaki sesempurna ini perlu menghadiri blind date? Selepas beberapa soalan formal tentang pekerjaan dan hobi, kami berdua terdiam. Ketika saya sedang mencari alasan untuk beredar, Tengku Adam tiba-tiba bersuara. Suaranya tenang dan serius. Cik Aira, saya tahu pertemuan hari ini agak mendadak. Saya tak mahu membazirkan masa berharga Cik Aira, jadi saya akan terus kepada tujuan utama. Saya mengangguk, sambil berpikir dalam hati, nah, sekarang dia pasti akan bertanya tentang gaji dan rumah. Tetapi kata-kata Tengku Adam yang seterusnya hampir membuatkan saya terlepas gelas di tangan. Saya ingin berkahwin. Tetapi, ada satu masalah. Saya tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Dua perkataan terakhir itu diucapkannya dengan sangat perlahan. Matanya memandang tepat ke arah saya, tetapi cuping telinganya kelihatan sedikit kemerahan. Saya terdiam selama beberapa saat, coba memproses maklumat itu. Tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Maksudnya, dia mandul. Lelaki sekacak Arca ini, mandul? Melihat saya tidak berkata apa-apa, Tengku Adam menyambung dengan suara yang anehnya tenang. Saya perlukan seorang istri. Hubungan perkawinan yang sah di sisi undang-undang diperlukan untuk kestabilan keluarga dan perniagaan saya. Sebagai balasan, saya akan berikan separuh daripada harta saya kepada Cik Aira. Selepas berkahwin, saya harap kita boleh mendapatkan anak melalui prosedur IVF. Jika Cik Aira bersetuju, peguam saya akan menyediakan surat perjanjian dengan segera. Saya kaku seperti patung. Apa jenis plot drama ini? Perkawinan kontrak, separuh harta, bayi tabung uji. Semuanya berlaku terlalu cepat dan mengejutkan, seperti satu babak dalam drama pukul 7. Saya coba mencari sebarang tanda gurauan di wajah Tengku Adam, tetapi dia kelihatan sangat serius. Separuh harta tuh, pesonanya sebagai seorang lelaki dewasa yang matang, bergaya dan penuh keyakinan begitu terserlah. Melihat saya, dia tersenyum sedikit. Senyuman lembut itu membuatkan sesiapa sahaja yang melihatnya berasa tenang. Dia bangun dari kerusinya dan dengan sikap yang sangat budiman, dia berkata, "Selamat sejahtera, Cik Aira Sofia, kan? Saya Tengku Adam." Saya terkejut. Lelaki ini pasangan blind date saya? Sangat berbeza daripada imajinasi saya. Saya menjawab dengan teragak-agak, "Ya." Saya mengangguk, sambil berpikir dalam hati, nah, sekarang dia pasti akan bertanya tentang gaji dan rumah. Tetapi kata-kata Tengku Adam yang seterusnya hampir membuatkan saya terlepas gelas di tangan. Saya ingin berkahwin. Tetapi, ada satu masalah. Saya tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Dua perkataan terakhir itu diucapkannya dengan sangat perlahan. Matanya memandang tepat ke arah saya, tetapi cuping telinganya kelihatan sedikit kemerahan. Daripada terpaksa menghadiri blind date dengan lelaki biasa karena desakan Mak, lebih baik saya menerima perjanjian ini. Perkawinan tanpa cinta tetapi mewah dari segi material dan bebas. Mungkin ini bukan pilihan yang buruk. Saya menarik nafas dalam-dalam, memandang tepat ke mata Tengku Adam, dan mengangguk dengan tegas. Baiklah, saya setuju. Keputusan saya begitu pantas sehingga saya sendiri terkejut. Tetapi anehnya, saya tidak menyesal. Berapa? Tanpa sadar, saya menanyakan soalan yang sangat realistik, mengikut naluri saya. Tengku Adam tidak kelihatan terkejut dengan soalan saya. Dia menjawab dengan tenang. Nilai semasa syarikat kami adalah sekitar 2 bilion ringgit. Separuh daripadanya bermakna 1 bilion ringgit. Selain itu, saya juga akan memindahkan beberapa hartanah dan saham atas nama Cik Aira. 1 bilion. Jumlah itu seperti panahan petir bagi saya. Kalau begitu, kita jumpa esok pukul 10 pagi di Pejabat Peguam Rahman. Saya akan hantarkan alamat melalui message. Semua terma akan dinyatakan dalam kontrak untuk menjamin hak kedua-dua belah pihak. Pertemuan kami berakhir begitu sahaja. Tengku Adam membayar minuman dan mengiringi saya ke tempat letak kereta dengan penuh sopan. Dia bahkan menunggu di sebelah skuter lama saya sehingga saya beredar. Sikapnya yang prihatin itu terasa sedikit janggal. Daripada terpaksa menghadiri blind date dengan lelaki biasa karena desakan Mak, lebih baik saya menerima perjanjian ini.
Perkawinan tanpa cinta tetapi mewah dari segi material dan bebas. Mungkin ini bukan pilihan yang buruk. Saya menarik nafas dalam-dalam, memandang tepat ke mata Tengku Adam, dan mengangguk dengan tegas. Baiklah, saya setuju. Keputusan saya begitu pantas sehingga saya sendiri terkejut. Tetapi anehnya, saya tidak menyesal. Lagipun, kami akan berjumpa di pejabat peguam, jadi semuanya akan disahkan di sisi undang-undang. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk pergi ke tempat yang dijanjikan. Saya memilih gaun office look yang paling kemas dan bersolek nipis. Walau apapun, ini adalah peristiwa penting dalam hidup saya tidak boleh kelihatan selekeh. Pejabat peguam Rahman terletak di sebatang jalan utama di pusat bandar Kuala Lumpur, kelihatan sangat berprestij dan profesional. Mungkin karena sifat realistik sudah sebati dalam diri saya. Cinta terlalu abstrak. Tetapi uang adalah realiti yang boleh dipegang. 1 bilion ringgit. Dengan uang itu, saya boleh menyelesaikan semua masalah saya dan Mark, dan menjamin kehidupan yang mewah selamanya. Tengku Adam juga nampaknya tidak menyangka saya akan bersetuju secepat itu. Dia kelihatan sedikit terkejut, tetapi segera kembali tenang seperti biasa. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus, kontrak itu berpuluh-puluh muka surat, dan pasal-pasalnya sangat terperinci dan jelas. Kandungan utamanya adalah seperti yang dikatakan oleh Tengku Adam, kami akan berkahwin secara sah, dia akan memindahkan separuh hartanya kepada saya, dan kami akan mendapatkan seorang anak melalui kaedah permanian beradas. Kontrak itu juga menyatakan bahwa sepanjang tempoh perkawinan, kami akan menghormati privasi masing-masing dan tidak campur tangan dalam hubungan pribadi." Sebaik sahaja saya masuk, seorang setiausaha menyambut saya dengan ramah dan membawa saya ke sebuah bilik mesyuarat yang mewah. Tengku Adam sudah pun menunggu di sana. Di sebelahnya, seorang lelaki pertengahan umur yang berpakaian sut kemas, mungkin peguam Rahman. Melihat saya, Tengku Adam bangun dan tersenyum nipis. Awak datang tepat pada masanya. Selepas sesi perkenalan ringkas, peguam itu mulai menerangkan kontrak yang telah disediakan. Tengku Adam memandang saya dengan pandangan yang sukar ditafsir. "Kalau begitu, sila tanda tangan." Saya mengangguk. Pendakwat yang berada di tangan saya terasa sedikit berat. Saya menarik nafas dalam-dalam dan dengan tegas menulis nama saya di atas kontrak itu. Sejurus kemudian, Tengku Adam juga menandatanganinya. Saat kedua-dua tanda tangan itu bersebelahan, hidup saya telah melangkah ke satu babak yang baru. Prosesnya berjalan dengan sangat pantas. Sebaik sahaja menandatangani kontrak, Tengku Adam terus membawa saya ke pejabat pendaftaran untuk mendaftarkan perkawinan kami. Melihat nama saya, Aira Sofia, dan di sebelahnya nama Tengku Adam, tertera di atas sijil nikah, saya masih berasa seperti terapung-apung. Begitulah, saya menjadi istri kepada seorang lelaki yang baru saya temui sekali. Ketika kami keluar dari pejabat pendaftaran, Tengku Adam berkata kepada saya, "Sekarang kita ke bank. Saya akan pindahkan uang yang dijanjikan." Dia menyebut tentang memindahkan 1 bilion ringgit seolah-olah seperti memindahkan beberapa puluh ringgit. Barulah saya sadar bahwa semua ini adalah realiti. Di bilik pelanggan VIP bank, semua urusan diselesaikan dengan cepat dan sopan oleh kaki tangan bank. Apabila message notifikasi baki akaun masuk ke telepon saya membukanya dengan tangan yang terketar-ketar. Angka sifar yang terlalu banyak sehingga saya tidak dapat mengiranya. Saya menggosok mata saya berkali-kali. Saya tidak salah lihat. Selepas semuanya selesai, Tengku Adam menghantar saya pulang. Tetapi kereta itu tidak menuju ke lorong rumah sewa kecil saya, sebaliknya menuju ke sebuah kawasan villa mewah di Damansara Heights. "Kita nak kemana nih?" tanya saya, terkejut. Tengku Adam menjawab dengan tenang, "Ke rumah kita. Mulai sekarang, awak akan tinggal di sini. Barang-barang awak di rumah sewa dah saya suruh orang pindahkan ke sini." Sebelum saya sempat memberi reaksi, kereta itu berhenti di hadapan sebuah rumah agam putih yang sangat indah. Ia seperti sebuah istana kecil dengan taman yang luas, kolam renang, dan juga pancutan air. Seorang lelaki berpakaian seperti ketua pelayan berdiri di hadapan pintu dan menunduk hormat. Tengku Adam turun dari kereta, membuka pintu untuk saya, dan berkata kepada lelaki itu, "Pak Cik Ismail, ini istri saya, Aira. Mulai hari ini, dia adalah puan besar di rumah ini." Pak Cik Ismail tersenyum mesra kepada saya. "Selamat pulang Puan Aira." Saya melangkah masuk ke dalam rumah seperti berjalan dalam mimpi. Semuanya melangkaui imajinasi saya, begitu mewah dan mempesonakan. Tengku Adam membawa saya melihat sekeliling rumah, dari ruang tamu, ruang makan, dapur,
sehinggalah ke bilik bacaan dan perpustakaan. Akhirnya, dia berhenti di hadapan sebuah bilik besar di tingkat 2. Ini bilik tidur kita. Bilik itu lebih besar daripada gabungan rumah sewa saya dan rumah Mark. Semua perabotnya bergaya minimalis tetapi kelihatan sangat sophisticated dan mahal. Tengku Adam menunjuk ke arah sebuah almari besar dan berkata, "Pakaian awak ada di sini. Kalau ada apa-apa yang tak cukup, beritahu Pak Cik Ismail. Dia akan suruh orang belikan." Selepas berkata begitu, dia berpusing untuk pergi tetapi berhenti seolah-olah teringat sesuatu. "Oh, terlupa. Ibu saya tak sabar nak jumpa awak. Hujung minggu ni kita pergi ke rumah keluarga saya untuk makan malam." Saya mengangguk secara mekanikal. Pikiran saya sudah kosong. Semuanya berlaku terlalu cepat sehingga saya tidak mempunyai masa untuk menyesuaikan diri. Dalam masa 1 hari, saya bertukar daripada seorang pekerja pejabat biasa kepada istri seorang hartawan dan puan besar di sebuah istana. Kehidupan baru saya bermula begitu sahaja. Rumah agam Tengku Adam benar-benar seperti dalam cerita dongeng. Saya mengikutinya berjalan di koridor luas, yang lantainya diperbuat daripada marmer berkilat seperti cermin. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan mahal yang nilainya mungkin melebihi pendapatan saya seumur hidup. Kekayaan dan kuasa yang terpancar dari setiap sudut membuatkan saya, yang berasal dari keluarga biasa, berasa sedikit janggal dan terintimidasi. Selepas menunjukkan bilik tidur, Tengku Adam berkata dia ada urusan di bilik bacaan dan menyuruh saya melihat-lihat rumah dengan bebas. Saya berjalan di sekeliling rumah, tidak henti-henti berasa kagum. Di dalam rumah itu terdapat sebuah panggung wayang mini, gimnasium dengan peralatan terkini, malah sebuah bilik simpanan wine dengan beratus-ratus botol wine mewah. Ketika itu, Pak Cik Ismail datang membawa sebuah dulang perak. Di atas dulang itu, terdapat sekeping kad kredit berwarna hitam legam. Pak Cik Ismail menghulurkan dulang itu kepada saya dengan sopan. "Puan Aira, ini kad keluarga yang Tuan muda sediakan. Tiada had perbelanjaan, Puan boleh beli apa sahaja yang Puan mahukan." Melihat kad yang dikenali sebagai black card, simbol golongan kaya raya yang hanya saya dengar dalam cerita, hati saya berasa serba salah. Saya tersenyum dan menolak dulang itu sedikit ke arah Pak Cik Ismail. "Terima kasih, tapi rasanya belum perlu lagi. Tengku Adam dah berikan terlalu banyak untuk saya. Saya tak mahu membazir." Pak Cik Ismail kelihatan sedikit terkejut dengan penolakan saya, tetapi kemudian dia tersenyum, mengangguk, dan menyimpan kad itu. Sikap saya nampaknya telah meninggalkan kesan yang baik pada ketua pelayan yang dihormati ini. Makan malam pertama kami berlangsung di ruang makan yang mempunyai meja besar yang boleh memuatkan sekurang-kurangnya 20 orang. Tetapi di meja itu, hanya ada saya dan Tengku Adam. Suasananya sedikit kekok dan sunyi. Makanan yang disediakan oleh chef pribadi dihidangkan dengan cantik seperti karya seni, dan rasanya juga hebat. Tetapi saya tidak begitu berselera, mungkin karena belum biasa dengan perubahan hidup yang mendadak ini. Sepanjang makan, Tengku Adam tidak banyak bercakap, hanya sesekali mengambilkan lauk untuk saya atau menanyakan beberapa soalan formal. Adab makannya jelas menunjukkan didikan sempurna yang diterimanya sejak kecil. Selepas makan malam, Tengku Adam kembali ke bilik bacaannya. Saya kembali ke bilik tidur, mandi, dan duduk di atas katil bersaiz king yang empuk sambil memandang lampu-lampu taman yang berkelip di luar tingkap. Saya menelepon Mark, berbohong mengatakan saya terpaksa pergi outstation selama beberapa hari, dan berpesan supaya dia menjaga kesehatan. Saya masih tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan tentang perkawinan mengejut ini kepada Mark. Sekitar pukul 10 malam, Tengku Adam masuk ke dalam bilik. Dia tidak lagi memakai sut, sebaliknya mengenakan pijama sutera berwarna biru gelap. Wajahnya yang biasanya serius kini kelihatan lebih santai dan seksi. Melihat saya duduk di atas katil, dia berkata sepatah, "Tidurlah dulu, saya nak mandi." Saya menurut sahaja dan masuk ke dalam selimut. Jantung saya mula berdegup sedikit laju. Walaupun saya tahu dia tidak berkeupayaan, ini adalah malam pertama kami berkongsi bilik dan katil. Rasa gementar dan kekok tidak dapat dielakkan. Saya menutup mata dan berpura-pura tidur. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi pintu bilik air dibuka, dan bau sabun mandi lelaki yang segar merebak di udara. Apabila Tengku Adam baring di atas katil, saya dapat merasakan tilam di sebelah saya terbenam. Dia baring dengan sopan di sebelah saya, menjaga jarak yang selesa. Saya menahan nafas, menunggu apa yang akan dilakukannya seterusnya. Tetapi tiada apa-apa yang berlaku, hanya kedengaran nafasnya yang teratur. Beberapa menit kemudian,
Nafasnya menjadi lebih dalam dan panjang. Saya membuka mata perlahan-lahan dan mengintai. Di bawah cahaya lampu tidur yang malap, Tengku Adam sudah tidur nyenyak. Wajahnya yang kacak seperti arca kelihatan sangat tenang. Saya menghela nafas lega, tetapi di satu sudut hati, timbul satu perasaan aneh yang sukar digambarkan. Betul-betul tidur sahaja ke? Tiada sepatah kata, tiada sebarang pergerakan. Ini mengukuhkan lagi kepercayaan saya bahwa dia memang mempunyai masalah. Yah, itu tidaklah buruk. Perkawinan tanpa bebanan fisikal, dengan suami kacak yang boleh dipandang setiap hari dan kekayaan yang melimpah ruah. Mungkin inilah kehidupan yang diimpikan oleh ramai wanita. Dengan pikiran itu, saya perlahan-lahan tertidur. Selepas beberapa hari yang penuh keresahan dan kebimbangan, ini adalah tidur nyenyak pertama saya. Malam pertama perkawinan saya berlalu dengan aman dan suci. Keesokan paginya, apabila saya membuka mata, hari sudah cerah. Cahaya matahari pagi menembusi celah langsir, mencipta jalur-jalur cahaya yang berkilauan di atas lantai. Saya menggeliat, berasa sangat segar. Katil ini benar-benar selesa. Saya menoleh ke sebelah, Tengku Adam sudah tiada. Hanya ada kesan samar di atas bantalnya. Saya bangun dan melihat sekeliling bilik. Di atas meja sisi katil, saya terjumpa segelas air suam dan sekeping nota, tulisan Tengku Adam sangat kemas dan bergaya. Saya ada mesyuarat awal pagi, jadi saya keluar dulu. Sarapan dah siap, bangun nanti makanlah. Rehat secukupnya. Sikapnya yang tidak dijangka itu membuatkan saya sedikit terharu. Saya turun dari katil dan masuk ke bilik air. Di atas sinki, terdapat sebatang berus gigi baru dengan ubat gigi yang sudah diletakkan secukupnya. Satu lagi layanan kecil yang penuh perhatian. Lelaki ini, walaupun kelihatan dingin, sebenarnya seorang yang prihatin. Selepas bersiap, saya memilih sehelai gaun ringkas dari almari dan turun ke bawah. Pak Cik Ismail sudah menunggu dan menyambut saya dengan senyuman. Selamat pagi, Puan Aira. Sila ke ruang makan. Di atas meja, sarapan yang mewah telah terhidang. Ketika saya sedang makan, Tengku Adam masuk dari luar. Dia memakai sut kelabu gelap, kelihatan sangat bergaya seperti seorang CEO konglomerat. Dah bangun? Lepas sarapan kita pergi kerja sama-sama. Saya hampir terjekik roti. Tak apa, saya boleh pergi sendiri. Awak pergilah dulu. Tak mengapa, sahala saja. Dia berkata dengan tegas, tidak memberi saya peluang untuk menolak. Begitulah, saya, seorang pekerja pejabat biasa, buat pertama kalinya menaiki sebuah Rolls-Royce mewah untuk ke tempat kerja. Kereta itu meluncur lancar di atas jalan raya, menarik banyak pandangan ingin tahu daripada orang ramai. Saya berasa sedikit tidak selesa dan berharap agar cepat sampai ke pejabat untuk keluar dari situasi ini. Kereta berhenti di satu selekoh yang tidak jauh dari pejabat. Tengku Adam menoleh dan berkata, lebih baik awak turun di sini, nanti orang lain nampak. Waktu balik nanti telepon saya datang ambil. Saya mengangguk, tergesa-gesa membuka pintu kereta dan berjalan pantas ke bangunan pejabat. Mujurlah, tiada sesiapa dari pejabat yang nampak. Sebaik sahaja saya duduk di tempat saya, kawan baik saya, Maya, datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Weh, macam mana blind date semalam? Pak Cik kaya berbilion tuh berat dia beratus kilo agaknya, kan? Saya buntu, tidak tahu hendak mula dari mana. Saya menarik Maya ke pantry yang kosong, menarik nafas dalam-dalam, dan berbisik, Maya, aku dah kawin. Maya, yang sedang minum air, tersembur semua air di dalam mulutnya. Dia terbatuk-batuk dan berkata, apa, kawin? Kau jangan main-main. Semalam kau merungut tak nak pergi blind date, hari ini tiba-tiba cakap dah kawin? Apa cerita nih? Aku tak main-main, betul, kata saya dengan serius. Maya merenung saya, kemudian meletakkan tangannya di dahi saya. Tak demam pun, kau terhantuk kat mana-mana ke? Atau kau kena tipu? Saya tahu dia tidak akan percaya dengan kata-kata sahaja. Saya membuka aplikasi bank di telepon dan menunjukkan baki akaun saya. Mula-mula, Maya melihat skrin dengan acuh tak acuh, tetapi kemudian matanya membulat, hampir terkeluar. Dia mengira angka sifar itu berkali-kali. 1 bilion ringgit? Aira, kau rompak bank ke? Kan aku dah cakap aku kawin, ini harta yang suami aku bagi. Sambil berkata begitu, saya mengeluarkan sijil nikah dari beg tangan sebagai bukti. Maya melihat nama Tengku Adam di sijil itu,
kemudian memandang saya semula dengan wajah bingung. Dia terdiam untuk seketika, mungkin otaknya memerlukan masa untuk memproses maklumat yang terlalu banyak. Akhirnya, dia memegang bahu saya dan menggoncangnya dengan kuat. "Aira, cakap betul-betul. Suami kau tuh atuk umur 80 tahun yang nak meninggal ke? Atau rupa dia macam raksasa sampai kena beli istri dengan duit?" Saya tergelak dengan imajinasi liar kawan saya itu. Bukanlah. Muda lagi, baru 30 tahun. Rupa dia lebih kacak daripada mana-mana pelakon yang kau pernah tengok. Habis itu kenapa? Maya masih tidak faham. Mengapa lelaki kaya dan kacak perlu berbuat begitu? Saya teragak-agak sama ada perlu memberitahunya tentang masalah Tengku Adam, tetapi Maya adalah kawan baik saya tidak mahu berasia. Saya berbisik di telinganya. Setelah mendengar semuanya, Maya sekali lagi kaku seperti batu. Ekspresinya berubah daripada terkejut, kepada ngeri, kemudian simpati, dan akhirnya, rasa cemburu yang tidak dapat disembunyikan. Ya Tuhan, ini macam cerita dongeng versi modern. Era, kau memang bertuah gila. Suami kacak, kaya, tapi tak boleh buat apa-apa. Mana nak cari pakai macam nih? Kau hidup macam permaisuri sajalah. Tak perlu risau suami kena rampas, tak perlu risau dia curang. Kaulah yang paling untung. Saya tidak tahu sama ada hendak menangis atau ketawa mendengar kata-kata kawan saya itu, tetapi jika difikirkan, ada benarnya juga. Bagi saya yang tidak percaya pada cinta, perkawinan ini adalah kombinasi yang sempurna. Tengah hari itu, saya dan Maya pergi makan di sebuah restoran asam pedas berhampiran pejabat. Sebaik sahaja kami duduk, kawan baik saya itu tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia merenung saya seolah-olah saya ini makhluk asing. "Wei, ceritalah sikit, bes tak jadi menantu orang kaya? Ada keluarga mertua yang cerewet tak? Mak mertua kau tak cari pasal?" Dia menembak soalan bertalu-talu. Saya mencicah tahu goreng ke dalam kuah asam pedas dan berkata, "Sabarlah, tanya satu-satu. Aku baru je kahwin sehari. Selain suami aku dengan ketua pelayan dia, aku tak jumpa sesiapa lagi. Suami aku sibuk sangat, cakap pun tak sampai 10 patah perkataan. Hujung minggu ni baru nak jumpa mak ayah dia." Wah, mesti gementar gila. Maya mencebik. "Weh, kau sekarang dah jadi istri orang kaya, jalan tuh hati-hati sikit. Orang jahat sekarang nih berani-berani. Kalau dia orang tahu kau banyak duit, memang jadi sasaran. Hati-hati jangan kena culik minta duit tebusan macam dalam film." Saya tergelak mendengar kata-katanya. "Kau nih risau sangatlah. Siapa nak culik aku? Aku nih masih Aira, pekerja pejabat biasa." Kami makan sambil berbual dengan gembira. Tetapi di pertengahan makan, saya merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada seseorang yang sedang memerhatikan kami. Saya melihat sekeliling dengan berhati-hati. Restoran itu agak sesak, dan semua orang kelihatan sibuk dengan makanan masing-masing. Tetapi seorang wanita yang duduk di meja bertentangan dengan kami kelihatan sangat mencurigakan. Dia memakai topi bertepi lebar, cermin mata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, dan walaupun cuaca di KL agak panas, lehernya dililit dengan scarf. Yang lebih pelik, dia tidak memesan apa-apa, hanya duduk sambil sesekali mengangkat teleponnya seolah-olah mengambil gambar kami secara senyap-senyap. Saya menyiku lengan Maya dan memberi isyarat mata. "Tengok perempuan tuh, pelik, kan?" Maya mengecilkan matanya ke arah yang saya tunjukkan. Otaknya yang gemar membaca novel penyiasatan mula berputar laju. Dia merendahkan suaranya, dan berkata dengan riak wajah yang sangat serius, "Habislah kita, Aira, kata-kata aku dah jadi kenyataan." Perempuan tuh sangat mencurigakan, berbungkus macam ninja, siap ambil gambar curi-curi lagi, mesti orang jahat yang nak sasarkan kau. Mendengar analisisnya, saya mula berasa seram sejuk. Selama ini hidup biasa, saya tidak pernah risau tentang perkara sebegini. Tetapi sekarang berbeza. Saya membawa gelaran istri seorang hartawan dan mempunyai aset yang sangat besar dalam akaun saya. Jika penjenayah tahu tentang ini, saya memang akan menjadi mangsa yang mudah. Macam mana nih? Saya mula berasa takut. "Tenang," Maya coba menenangkan saya, tetapi wajahnya juga sudah pucat. "Kita buat pura tak tahu apa-apa, makan macam biasa. Nanti lepas bayar, kita cepat-cepat pergi ke tempat yang ramai orang. Dan kau patut message suami kau, kalau dia sekaya tuh, mesti dia ada cara nak selesaikan benda macam nih." Saya pikir kata-katanya masuk akal. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya mengeluarkan telepon dan menghantar message ringkas kepada Tengku Adam. "Abang, rasanya ada orang ikut saya. Saya kat restoran A sekarang, saya takut sikit." Tidak sampai 30 saat, telepon saya berdering.
Tengku Adam. Saya segera menjawab panggilan itu. Awak kat mana sekarang? Duduk diam-diam dalam restoran tuh. Jangan pergi mana-mana. Saya dah telepon polis. Saya datang sekarang juga. Suara Tengku Adam di hujung talian kedengaran sangat cemas dan risau, berbeza dengan sikap tenangnya yang biasa. Mendengar perkataan polis, saya menjadi lebih takut. Tak perlu, Bang. Mungkin saya salah tengok. Kalau panggil polis nanti jadi besar pula ceritanya. Awak tak salah tengok. Dengar cakap saya, duduk diam-diam. Tengku Adam berkata dengan tegas dan mematikan panggilan. Saya dan Maya saling berpandangan, kedua-duanya pucat lesi. Keadaan tiba-tiba menjadi lebih serius daripada yang kami bayangkan. Wanita yang mencurigakan itu juga nampaknya menyadari ada sesuatu yang tidak kena. Dia tergesa-gesa bangun untuk beredar. Tepat pada masa itu, 2 orang lelaki beruniform polis masuk ke dalam restoran dengan pantas. Kemunculan polis secara tiba-tiba membuatkan restoran yang bising itu senyap serta-merta. Semua mata tertumpu kepada mereka, kemudian kepada wanita yang hendak beredar itu, dan akhirnya kepada meja kami. Berhenti sekejap. Kami terima laporan ada orang yang mencurigakan sedang mengekori seseorang di sini. Boleh tunjukkan kad pengenalan? Seorang polis yang kelihatan masih muda berkata dengan tegas kepada wanita itu. Wanita itu terkejut dan kelihatan sangat panik. Dia berkata dengan gagap, saya tak buat apa-apa, Tuan salah orang. Polis itu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengulangi permintaannya. Melihat keadaan menjadi serius, wanita itu dengan berat hati mengeluarkan kad pengenalan dari bagnya. Polis itu mengambilnya dan memeriksanya untuk seketika, dahinya berkerut. Sementara itu, saya dan Maya duduk diam membisu, jantung berdegup kencang. Semuanya berlaku seperti dalam sebuah film aksi. Saya tidak pernah bermimpi akan menjadi watak utama dalam situasi sebegini. Ketika suasana tegang, sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti di hadapan pintu restoran. Tengku Adam keluar dari kereta dengan wajah yang tegang. Dia merempuh orang ramai dan berjalan lurus ke arah saya. Awak oke? Dia memegang bahu saya dan memeriksa saya dari atas ke bawah, seolah-olah mahu memastikan saya selamat. Saya menggelengkan kepala dan hanya mampu berbisik, saya oke. Barulah pandangan Tengku Adam beralih kepada wanita yang ditahan oleh polis itu. Tetapi saat melihat wajah wanita itu di sebalik topi, riak wajahnya yang marah serta-merta bertukar menjadi terkejut. Ibu, katanya tanpa sedar. Saya dan Maya ternganga. Ibu? Wanita yang menyamar seperti perisik ini ibu Tengku Adam? Wanita itu, atau bakal ibu mertua saya, melihat anaknya seperti bertemu penyelamat. Dia tergesa-gesa menanggalkan cermin mata hitam dan skarfnya. Walaupun wajahnya menunjukkan tanda-tanda penuaan, dia masih kelihatan cantik dan berkarisma. Adam, kamu udah sampai. Cepat jelaskan pada polis nih. Ibu tak buat apa-apapun. Wajah Tengku Adam kelihatan serabut. Dia berpaling kepada polis dan menjelaskan, maafkan saya, Tuan berdua, ini ibu saya, mungkin ada salah faham. Ibu saya terlalu risaukan istri saya. Selepas penjelasan yang panjang dan menunjukkan bukti hubungan keluarga, barulah kedua-dua polis itu percaya bahwa ini hanyalah satu insiden lucu. Mereka memberi tabik hormat dan beredar, meninggalkan suasana yang kelam kabut dan pandangan ingin tahu dari pelanggan lain. Barulah Tengku Adam menyoal ibunya dengan nada kecewa, Ibu, buat apa kat sini? Kenapa pakai macam nih? Ibu Tengku Adam, Puan Sri Syarifah, kelihatan sedikit segan. Dia menjelaskan dengan teragak-agak, Ibu risau sangat. Kamu kawin senyap-senyap tanpa beritahu ibu dan ayah? Mestilah ibu nak tahu menantu ibu nih orangnya macam mana. Ibu takut kalau datang tiba-tiba nanti dia terkejut, jadi ibu menyamar sikit nak tengok dari jauh. Mendengar sebabnya, saya dan Maya tidak tahu sama ada hendak menangis atau ketawa. Kisah penculikan yang mendebarkan itu rupanya hanyalah disebabkan oleh semangat ingin tahu seorang ibu mertua yang keterlaluan. Tengku Adam mengeluh, kemudian membawa saya ke hadapan ibunya. Suaranya menjadi sedikit lembut. Ibu, ini istri Adam, Aira. Kemudian dia berkata kepada saya, Aira, ini ibu saya. Walaupun masih terpinga-pinga, saya segera menunduk hormat. Assalamualaikum, Puan Sri. Puan Sri Syarifah barulah dapat melihat saya dengan jelas. Dia memegang tangan saya, matanya bersinar-sinar tanda puas hati. Waalaikumsalam, menantu ibu. Cantiknya dia. Patutlah anak ibu sorokan. Maafkan ibu ya, sayang. Ibu dah buat kamu terkejut. Pertemuan pertama saya dengan ibu mertua berlaku dalam situasi yang sangat pelik. Tiada sesi soal siasat yang tajam atau kritikan seperti dalam drama,
Sebaliknya ia bertukar menjadi sebuah komedi yang janggal dan lucu. Melihat sikap ibu mertua yang mesra dan keanak-anakan, saya mula menyukainya. Mungkin kehidupan sebagai menantu orang kaya tidaklah seteruk yang saya sangkakan. Pada hujung minggu, seperti yang dijanjikan, Tengku Adam membawa saya ke rumah keluarganya untuk bertemu dengan ayahnya. Disebabkan pertemuan pertama yang mengesankan di restoran asam pedas, kebimbangan saya sedikit berkurangan. Ibu mertua saya seorang yang ceria dan penyayang, pasti dia tidak akan menyusahkan saya. Yang sedikit saya risaukan adalah bapak mertua saya. Saya dengar dia adalah bekas pengerusi syarikat, seorang yang sangat tegas dan berwibawa. Rumah keluarga Tengku Adam terletak di sebuah kawasan perumahan eksklusif di Bukit Tungku. Ia tidak semewah rumah Tengku Adam, tetapi memancarkan martabat sebuah keluarga bangsawan. Sebaik sahaja kami turun dari kereta, ibu mertua saya berlari ke pintu untuk menyambut kami dengan gembira. Menantu ibu dah sampai. Mari masuk, sayang. Dia memegang tangan saya dan membawa saya masuk ke dalam rumah seolah-olah kami sudah lama kenal. Di sofa ruang tamu, seorang lelaki pertengahan umur dengan rambut yang sudah memutih sedang membaca surat kabar. Wajahnya petak, matanya tajam, dan auranya berwibawa. Itulah ayah Tengku Adam, Tan Sri Hashim. Melihat kami masuk, dia melipat surat kabar dan meletakkannya di atas meja. Pandangannya meneliti saya dari kepala hingga ke kaki, tetapi tiada sebarang emosi yang ditunjukkan. Tengku Adam memulakan bicara. Ayah, ini istri Adam, Aira. Saya menunduk hormat. Assalamualaikum, Tan Sri. Tan Sri Hashim hanya berdehem perlahan dan mengisyaratkan supaya saya duduk. Udara di ruang tamu tiba-tiba terasa berat. Ibu mertua saya yang perasan akan suasana itu segera duduk di sebelah saya, menuangkan teh, dan berkata, Abang nih, menantu kita datang pertama kali, janganlah buat muka garang macam tuh. Nanti takut pula budak nih. Aira nih baik, cantik, apa yang abang tak berkenan. Bapak mertua saya berdehem sekali lagi. Kemudian memandang tepat ke arah saya dan bertanya terus terang, saya dengar latar belakang keluarga kamu bukan orang senang. Jantung saya berdegup kencang. Sudah tiba masanya. Sesi soal siasat Cinderella. Saya menjawab dengan jujur, betul, Tan Sri. Ayah saya meninggal awal, saya tinggal berdua dengan ibu. Kalau begitu, kenapa kamu tergesa-gesa kawin dengan Adam? Karena duit anak saya. Soalan kedua lebih tajam, seperti pisau yang menusuk marwah saya. Saya kehilangan kata-kata. Memang benar saya menerimanya karena uang, tetapi untuk mengakuinya di sini sangatlah memalukan. Melihat saya dalam kesusahan, ibu mertua saya menyikul lengan suaminya. Abang, apa tanya soalan macam tuh? Dia orang kawin sebab cinta. Lah, zaman bila lagi nak tanya soalan kolot macam nih? Ketika saya buntu, Tengku Adam tiba-tiba bersuara. Dia memegang tangan saya yang berada di atas riba dan menggenggamnya perlahan. Ayah, Adam yang mencintai Aira. Sebab itu Adam nak kawin dengan dia. Latar belakang keluarga tak penting. Yang penting, dia pilihan Adam. Suaranya tidak kuat, tetapi sangat tegas. Pandangannya ke arah saya penuh kasih sayang dan meyakinkan. Ini kali pertama dia meluahkan perasaannya dengan begitu jelas. Walaupun saya tahu itu hanyalah lakonan untuk meyakinkan ibu bapaknya, entah kenapa jantung saya berdegup lebih laju. Bapak mertua saya memandang anaknya, kemudian memandang saya semula. Dia terdiam untuk seketika, dan suasana di dalam bilik itu terasa beku. Akhirnya, dia mengeluh panjang dan berkata dengan suara yang lebih lembut, baiklah. Ini urusan kamu berdua, pandai-pandailah kamu buat keputusan. Asalkan Adam bahagia, itu sudah cukup. Lain kali, bawa besan ke sini, itu baru betul caranya. Mendengar kata-kata itu, saya berasa seperti beban yang berat telah terangkat dari bahu saya. Sesi perkenalan keluarga berjalan dengan lancar. Makan tengah hari pada hari itu berlangsung dalam suasana yang lebih mesra. Bapak mertua saya tidak banyak bercakap, tetapi beberapa kali dia mengambilkan lauk untuk saya. Ibu mertua saya pula tidak perlu dicakap lagi, dia tidak henti-henti bertanya itu dan ini, melayan saya seperti anak kandungnya sendiri. Apabila kami pulang pada waktu petang, barulah saya berasa letih. Pada hari Isnin, sebaik sahaja saya kembali ke pejabat, Maya menarik saya ke satu sudut dengan teruja. Macam mana? Macam mana? Ayah mertua kau garang tak? Mak mertua kau ada bagi hadiah tak? Ayah mertua aku agak tegas, tapi oke. Mak mertua aku memang penyayang, kata saya. Oh, cakap pasal hadiah. Ini hadiah kawin aku untuk kau. Dia menghulurkan 2 kotak hadiah berbalut cantik ke tangan saya. Kotak kecil nih hadiah rasmi.
yang besar nih hadiah istimewa dari aku untuk kau dengan suami kau. Dia mengenyitkan mata dengan nakal. Ingat, buka kat rumah tahu. Terutamanya yang besar tuh. Mesti suami kau suka gila. Saya mengambil kedua-dua kotak itu, berasa ingin tahu apa isinya melihat sikap misteri kawan saya itu. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan aman. Saya semakin biasa dengan kehidupan di rumah agam itu, dengan layanan teliti Pak Cik Ismail dan pembantu rumah yang lain, dan juga dengan kehadiran Tengku Adam dalam hidup saya. Kami masih tidak banyak berbual dan tidur dengan menjaga jarak di atas katil yang sama, tetapi rasa kekok di antara kami sudah banyak berkurangan. Pada suatu petang, saya pulang agak lewat karena terpaksa bekerja lebih masa untuk menyiapkan beberapa urusan. Apabila saya sampai di rumah, Tengku Adam sedang sibuk memasak sesuatu di dapur. Bau santan manis dan halia memenuhi ruang. Melihat saya, dia tersenyum. Dah balik, saya buatkan pengat pisang. Makanlah masa panas-panas. Saya agak terkejut. Seorang CEO syarikat besar yang sibuk memasak pencuci mulut di dapur, saya mendekatinya dengan rasa ingin tahu, dan menjenguk ke dalam periuk yang sedang mendidih di atas dapur. Pisang yang dimasak dalam kuah santan pekat, kelihatan sangat menyelerakan. Awak pandai masak benda nih? Tanya saya. Masa belajar kat luar negara dulu, kadang-kadang rindu masakan kampung, jadi saya belajar sikit-sikit. Katanya sambil mencedok pengat ke dalam mangkuk dan menghidangkannya bersama secawan air. Resipi ini ada satu bahan istimewa. Apa dia? Sedikit liqueur. Ia buat pencuci mulut nih lebih wangi. Katanya dengan pandangan nakal. Saya mengambil mangkuk dari tangannya. Bau manis liqueur itu memang memikat. Pengat pisang itu sangat lazat, gabungan rasa manis pisang, lemak santan dan aroma liqueur sangat serasi. Sudah lama saya tidak makan pencuci mulut sesedap ini. Saya memujinya dengan kagum. Sedapnya, pandai awak masak. Tengku Adam kelihatan gembira dengan pujian saya. Dia mencedok semangkuk lagi untuk saya. Makanlah lagi masa panas. Karena saya memang suka makanan manis dan letih selepas seharian bekerja, saya menghabiskan kedua-dua mangkuk itu tanpa teragak-agak. Selepas makan, badan saya mula berasa panas dan pipi saya kemerahan. Saya memang tidak tahan alkohol, sedikit sahaja sudah cukup untuk membuat saya mabuk. Pencuci mulut ini memang sedap, tetapi kesannya agak kuat. Kepala saya mula berasa pening dan hayal. Melihat keadaan saya yang tidak baik, Tengku Adam bertanya dengan risau, "Kenapa? Awak tak sihat ke?" "Tak apa, pening sikit je. Mungkin sebab liqueur tadi." Saya melambaikan tangan. "Saya rehat kat bilik sekejap nanti okeylah." Tengku Adam mengangguk dan memapah saya ke bilik tidur. "Kalau macam tuh, rehatlah dulu. Saya nak mandi." Saya rebah di atas katil. Bilik itu terasa berpusing-pusing. Rasa mabuk yang ringan membuatkan saya menjadi lebih berani daripada biasa. Tiba-tiba, saya teringat 2 hadiah kawin yang diberikan oleh Maya. Kena buka. Saya bangun terhuyung-hayang, dan pergi ke meja solek tempat saya meletakkan kotak hadiah itu. Saya membuka kotak kecil dahulu. Di dalamnya terdapat tiket percutian ke Bali yang sudah lama saya impikan. Kawan baik saya ini memang bijak. Seterusnya, saya membuka kotak yang lebih besar dengan berhati-hati, hadiah yang ditekankan oleh Maya sebagai istimewa. Selepas membuka pembalutnya, muncul sebuah kotak hitam yang elegan. Saya membuka penutupnya dengan rasa ingin tahu. Di dalam kotak itu, terdapat sesuatu yang dibalut dengan kertas tisu nipis. Saya membukanya perlahan-lahan. Di hadapan mata saya, adalah sepasang baju tidur. Jika ia boleh dipanggil baju tidur. Ia diperbuat daripada kain rendah hitam nipis yang jarang. Reka bentuknya sangat berani, hanya menutupi bahagian-bahagian sulit secara minimum. Saya memegang pakaian itu, muka saya terasa panas. Mayani memang nak kena. Kenapa dia bagi benda macam nih? Suami saya tak berkeupayaan, buat apa pakai benda nih? Nak tunjuk pada siapa? Ini macam sengaja nak perli saya. Saya berasa marah tetapi pada masa yang sama lucu. "Esok kat pejabat siaplah kau," nekat saya. Tepat pada masa itu, kedengaran bunyi pintu bilik air dibuka. Tengku Adam keluar dengan hanya sehelai tuala melilit di pinggangnya. Tubuhnya yang sasa dan tegap terserlah. Titisan air dari rambutnya yang basah jatuh ke dadanya yang bidang. Seketika, saya terpana melihatnya. Melihat saya memegang baju tidur yang aneh itu, keningnya sedikit berkerut. Saya terkejut dan coba menyembunyikannya dengan pantas, tetapi karena mabuk, tangan saya tidak menurut kata. Dalam keadaan kelam kabut, saya terlepas pakaian itu. Malang tidak berbau, ia tidak jatuh ke lantai,
sebaliknya terbang dan tersangkut di muka Tengku Adam. Ah, saya menjerit. Muka saya merah padam seperti tomato, malunya rasa nak mati. Saya coba berlari untuk mengambil bahan bukti itu sebelum dia melihatnya dengan jelas. Tetapi karena langkah saya tidak stabil, kaki saya tersadung pada bucu katil, dan saya hilang keseimbangan, jatuh ke hadapan. Hati-hati. Tengku Adam bertindak pantas, menghulurkan tangannya untuk menyambut saya. Begitulah, saya jatuh terus ke dalam pelukannya. Muka saya tersembam di dadanya yang bidang dan panas, dan saya dapat merasakan degupan jantungnya yang kuat. Bau maskulin yang memikat menusuk hidung saya, membuatkan pikiran saya bertambah keliru. Karena panik, saya memegang badannya untuk mengimbangi diri. Dan tangan saya menyentuh sesuatu. Sesuatu yang sangat panas, keras, dan penuh kehidupan di bawah tualanya. Seluruh badan saya kaku. Rasa mabuk saya seolah-olah hilang serta-merta. Apa nih? Bukankah dia tak berkeupayaan? Saya mengangkat kepala dan memandang Tengku Adam dengan bingung. Dia juga sedang memandang saya. Matanya yang dalam tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasa, sebaliknya dipenuhi dengan api yang membara. Wajahnya juga kelihatan sedikit panik, cuping telinganya kemerahan. Saya tergagap, tidak mampu menyusun kata. Tengku Adam memandang saya, kemudian memandang tempat di mana tangan saya berada. Dia mengeluh perlahan, suaranya kedengaran sedikit serak. Nampaknya, dah tak boleh sorok lagi. Dia berkata begitu, kemudian menunduk dan berbisik di telinga saya. Setiap patah perkataannya membuatkan belakang badan saya meremang. Aira, maafkan saya tipu awak, saya normal. Pikiran saya menjadi kosong. Normal? Maksudnya, semua ini hanyalah lakonan, lamaran perkawinan, alasan mandul, semuanya bohong. Kenapa buat macam nih? Sebelum saya sempat bertanya, seolah-olah dapat membaca pikiran saya, Tengku Adam memeluk saya dengan lebih erat. Nanti saya jelaskan semuanya. Tapi sekarang, dia tidak menghabiskan ayatnya, sebaliknya menunduk dan mencium bibir saya. Ciuman yang pada mulanya lembut, bertukar menjadi gairah dan penuh semangat. Dia mengangkat saya dan meletakkan saya dengan lembut di atas katil yang empuk. Cahaya lampu tidur yang kekuningan menyelubungi kami. Malam itu, tiada lagi jarak di antara kami. Malam itu, perkawinan kami benar-benar bermula. Pagi Isnin, saya menuju ke pejabat dengan perasaan yang sangat bercelaru. Seluruh badan saya terasa sengal dan letih, tetapi di dalam hati, timbul satu perasaan manis. Malam semalam, semuanya berlaku begitu tiba-tiba dan hebat. Tengku Adam pada malam itu sangat berbeza daripada CEO dingin yang saya kenali. Dia seorang yang lembut, bersemangat, dan penuh kasih sayang. Apabila saya terjaga, dia sudah pun pergi bekerja, tetapi tidak lupa meninggalkan segelas air suam dan sekeping nota. Hari ini tak payah pergi kerja pun tak apa, saya izinkan. Membaca tulisannya, saya tersenyum tanpa sedar. Tetapi apabila teringat saya telah ditipu bulat-bulat, hati saya kembali panas. Dan punca semua ini tidak lain tidak bukan adalah kawan baik saya sendiri. Sebaik sahaja saya nampak kelibat Maya di pejabat, saya berjalan laju ke arahnya dan mencampakkan kotak hadiah yang kosong itu ke atas mejanya. Maya, sini kau. Pandai, kau kenakan kawan sendiri. Maya melihat riak wajah dan cara saya berjalan yang sedikit kekok, lalu tersengih nakal. Dia menarik saya ke pantry, menutup pintu, dan berbisik, macam mana, hadiah aku berkesan, kan? Mesti malam yang tak dapat dilupakan. Tak dapat dilupakan apanya? Saya mencubit lengannya dengan geram. Sebab kaulah aku malu nak mati tahu tak? Dan suami aku, dia tipu aku, dia normal. Mendengar itu, mata Maya bersinar-sinar. Betul ke? Ya Tuhan, lagi bagus macam tu? Tahniah, dapat suami kaya, kacak, sihat pula tu, ni macam bulan jatuh ke riba. Rezeki kau, Aira. Mendengar kata-katanya, saya hanya mampu mengeluh. Apa-apapun, semuanya sudah berlaku. Tepat pada masa itu, Lina, rakan sekerja yang sentiasa cemburu dan tidak puas hati dengan saya, masuk ke pantry. Dia memandang saya dari atas ke bawah dengan pandangan sinis, kemudian tersenyum mengejek. Amboy, siapa nih? Beberapa hari tak nampak, kenapa muka pucat semacam penat layan sugar daddy semalam ke? Nada suaranya penuh dengan sindiran dan ejekan. Jika dulu, saya mungkin akan diam sahaja, tetapi hari ini berbeza. Mungkin karena sudah menjadi istri orang berkuasa, atau mungkin karena mood saya tidak baik, saya tidak mahu berdiam diri lagi. Sebelum saya sempat membuka mulut, Maya sudah menyingsing lengan bajunya. Lina,
Cakap tuh baik-baik sikit. Muka dia pucat sebab penat bahagia, tak macam sesetengah orang tuh, pagi-pagi dah masam mencuka sebab sunyi, lepas tuh cari pasal dengan orang lain. Lina berang, mukanya merah padam. Apa? Siapa sunyi? Lelaki beratur nakat akulah. Cuma aku je belum jumpa yang berkenan. Tak macam orang lain, nampak lelaki kaya terus terkam. Melihat pergaduhan itu, saya pun tidak berdiam diri. Saya memandang tepat ke arah Lina dan tersenyum lembut. Cik Lina, daripada sibuk jaga tepi kain orang, lebih baik Cik Lina jaga diri sendiri. Risau pula nanti bila dah jumpa lelaki idaman, dia lari sebab Cik Lina nampak tua dan tak terurus. Kata-kata saya seperti mencurah minyak ke dalam api. Lina tergamam, hanya mampu menuding jari ke arah saya dengan tergagap-gagap. Pertengkaran itu hanya berakhir apabila pengurus kami masuk dan menengking dengan kuat. Tetapi saya dapat merasakan bahwa permusuhan antara saya dan Lina tidak akan berakhir di sini. Pada petang Jumat, jabatan kami mengadakan makan malam di sebuah restoran berhampiran pejabat. Saya tidak mau pergi, tetapi karena ia adalah majelis jabatan, saya tidak dapat menolak. Sepanjang majelis, semua orang makan, minum, dan menyanyi dengan gembira, tetapi Lina tidak henti-henti mencari pasal dengan saya. Dia tahu saya tidak tahan minum, tetapi sengaja memaksa saya minum bir. Dia juga menyindir secara halus kononnya saya ada sugar daddy. Saya hanya mengendahkannya, dan duduk di satu sudut sambil berbalas message dengan Tengku Adam. Sejak malam itu, dia menjadi lebih mesra dengan saya. Dia sentiasa bertanya kabar dan berpesan itu dan ini. Dia juga berjanji akan datang menjemput saya malam ini. Melihat saya asyik dengan telepon, Lina mendapat peluang untuk menyindir lagi. Dia mengangkat gelas birnya dan berkata dengan kuat supaya semua orang dengar, "Amboy, sibuknya berbalas message dengan abang Sugar Daddy. Kenapa tak suruh dia datang sini je? Takut kantoi rupa si benar?" Beberapa rakan sekerja ketawa kecil. Saya berasa sakit hati tetapi coba bertenang. Maya yang duduk di sebelah saya tidak tahan lagi dan membela saya. "Lina, boleh tak jangan cakap benda yang menyakitkan hati? Apa salahnya teman lelaki datang jemput?" "Teman lelaki?" Lina ketawa sinis. "Aku tengok macam bapak gula ye. Mesti pakcik perut buncit kepala botak, kan? Lelaki macam tulah yang guna duit nak beli hati perempuan muda." Tepat pada masa itu, sebuah Maybach hitam berhenti di hadapan restoran. Penampilannya yang mewah serta-merta menarik perhatian semua orang, termasuk orang yang lalu lalang. Semua orang di jabatan kami memandang ke arah pintu, tertanya-tanya siapa orang kenamaan yang akan muncul. Lina melihat kereta itu, matanya bersinar-sinar. Dia membetulkan rambutnya dan menonjolkan dadanya, seolah-olah percaya orang di dalam kereta itu datang untuknya. Pintu kereta terbuka, dan seorang lelaki yang memakai sut kemas melangkah keluar. Di bawah cahaya lampu jalan, wajah Tengku Adam yang kacak seperti arca dan auranya yang luar biasa terserlah. Semua wanita di dalam bilik itu, termasuk Lina, menahan nafas. Lina yang terpesona dengan Tengku Adam menoleh ke arah saya dan berkata dengan nada angkuh dan mencabar, "Wei, nak bertaruh tak? Kalau lelaki itu datang jemput kau, aku akan buat handstand sambil makan mie goreng guna hidung kat sini." Bilik itu sekali lagi riuh dengan gelak tawa. Semua orang menganggap itu sebagai gurauan. Mana mungkin lelaki sesempurna itu teman lelaki pekerja pejabat biasa seperti saya. Saya hanya tersenyum senyap. "Boleh. Saya teringin nak tengok pertunjukan hebat tuh." Tengku Adam membuka pintu restoran dan melangkah masuk. Kehadirannya serta-merta membuatkan ruang yang bising itu senyap. Semua mata tertumpu kepadanya dengan rasa kagum, terkejut, dan ingin tahu. Dia seperti seorang raja, menjadi pusat perhatian di mana sahaja dia pergi. Lina tergesa-gesa bangun, coba melemparkan senyuman yang paling menawan, dan bersedia untuk menyapa. Dia yakin Tengku Adam datang untuknya, mungkin rakan niaga yang pernah ditemuinya sebelum ini. Tetapi Tengku Adam langsung tidak mempedulikan Lina. Pandangannya melilau ke seluruh dewan, tidak berhenti pada sesiapapun. Akhirnya, apabila dia ternampak saya yang duduk di satu sudut, riak wajahnya yang dingin serta-merta menjadi lembut. Dia berjalan melepasi Lina yang kaku di tengah-tengah laluan, dan melangkah lurus ke arah saya. "Kenapa belum balik lagi?" Tengku Adam berdiri di hadapan saya, dan bertanya dengan suara perlahan yang berbaur teguran manja. Dia menanggalkan jaketnya dan menyelimutkannya di bahu saya. "Cuaca dah sejuk. Pakai ini pes makamnya nanti damam." Bilik itu senyap sunyi. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, mata mereka terbeliak. Lelaki kacak dan kayani kenal Aira? Saya juga sedikit terkejut dengan perhatiannya di khalayak ramai.
tetapi hati saya dipenuhi dengan kehangatan. Saya berbisik, semua orang ada, tak boleh balik dulu. Tengku Adam sedikit berkerut. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menunduk, meletakkan satu lengan di bawah lutut saya, dan satu lagi di belakang saya, lalu dengan lembut mengangkat saya seperti seorang putri. Ah! Saya menjerit terkejut dan memaut lehernya supaya tidak jatuh. Tindakannya membuatkan semua orang di dalam bilik itu, termasuk saya, kaku untuk kali kedua. Apa yang sedang berlaku nih? Tengku Adam, sambil mendukung saya, memandang tepat ke wajah rakan-rakan sekerja saya yang terpinga-pinga. Dia mengumumkan dengan suara yang jelas dan berwibawa, setiap perkataan ditekan. Saya perkenalkan, istri saya, Aira Sofia. Tolong jaga istri saya baik-baik selepas ini. Bil makan malam hari ini, hantar kepada saya. Selepas berkata begitu, tanpa mempedulikan riak wajah mereka yang seperti melihat makhluk asing, dia dengan selamba membawa saya keluar dari restoran. Di belakang, hanya kesunyian yang menakutkan yang tinggal. Duduk di dalam kereta mewah itu, jantung saya masih berdegup kencang. Saya berasa malu, marah, dan pada masa yang sama, puas hati. Saya memandang Tengku Adam yang sedang fokus memandu. Kenapa awak buat macam tuh? Nanti apa orang kata pasal saya? Tengku Adam menoleh ke arah saya dan tersenyum. Saya cuma nak beritahu semua orang yang awak milik saya. Supaya tak ada siapa yang berani ganggu awak lagi. Senyumannya sangat indah dan hangat. Saya tidak berkata apa-apa lagi dan memalingkan muka keluar tingkap, tetapi bibir saya tersenyum tanpa sedar. Tiba-tiba, saya teringat pertaruhan Lina. Agaknya, adakah dia sudah mula buat handstand sambil makan mie goreng guna hidung? Memikirkan itu, saya tidak dapat menahan ketawa. Mungkin menjadi istri lelaki ini tidaklah begitu teruk. Pada hari Isnin berikutnya, sebaik sahaja saya melangkah masuk ke lobi pejabat, saya merasakan suasana yang berbeza. Semua mata tertumpu kepada saya, tetapi bukan lagi pandangan ingin tahu seperti dahulu. Sebaliknya, terdapat rasa segan, kagum, dan juga sedikit ketakutan. Rakan-rakan sekerja yang dahulunya mengumpat di belakang saya kini menunduk hormat dari jauh. Saya tahu semua ini adalah karena kemunculan hebat Tengku Adam pada malam Jumat lalu. Pasti pejabat menjadi gempar selepas kami pergi. Berita tentang identiti sebenar suami saya pasti telah tersebar sepantas kilat. Sebaik sahaja saya duduk, pengurus pemasaran, bos langsung saya dan Lina, berlari datang dengan peluh membasahi dahi. Dia meletakkan secawan kopi panas di atas meja saya dengan berhati-hati. Puan Aira, jemput minum kopi. Baru buat, masih panas. Saya terkejut dan memandangnya. Puan Aira, gelaran yang janggal. Dahulu, dia hanya memanggil saya Aira, dan kadang-kadang memarahi saya tanpa sebab. Ada apa, Encik? Tanya saya. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dia melambaikan tangan dengan senyuman membodek. Cuma, saya nak minta maaf sebab tak uruskan staf dengan baik. Lina dah kurang ajar dengan Puan. Saya harap Puan boleh maafkan. Tepat pada masa itu, Lina juga datang dengan wajah pucat, hilang sudah kesombongannya yang biasa. Dia berdiri di belakang pengurus dan berbisik, Puan, maafkan saya. Saya tak tahu. Saya dah cakap bukan-bukan. Tolonglah maafkan saya kali ini. Melihat mereka berdua, saya lebih berasa lucu daripada puas hati. Inilah wajah sebenar manusia yang hanya tunduk pada yang kuat dan menindas yang lemah. Sebelum saya sempat berkata apa-apa, seorang lelaki asing yang memakai sut berjalan ke arah kami bersama-sama dengan pemilik syarikat, Tuan Nasir. Tuan Nasir, yang biasanya sukar ditemui, kini berjalan di belakang lelaki itu dengan sikap yang sangat hormat. Semua orang di dalam pejabat bangun serentak. Tuan Nasir tergesa-gesa datang ke hadapan saya dan menunduk dengan penuh hormat. Puan Aira, kenapa datang ke pejabat? Kalau Puan beritahu awal, kami boleh buat persiapan. Pejabat sekali lagi senyap sunyi. Puan, Aira istri baru bos? Saya juga sama keliru seperti mereka. Apa yang sedang berlaku? Lelaki asing yang datang bersama Tuan Nasir akhirnya bersuara. Dia memperkenalkan dirinya sebagai peguam pribadi Tengku Adam. Puan Aira, atas arahan Tengku Adam, KA Group telah selesai mengambil alih semua pegangan saham dalam syarikat pengiklanan ini pagi tadi. Mulai sekarang, Puan adalah pengerusi baru dan pembuat keputusan tertinggi syarikat ini. Barulah saya faham segalanya. Inilah pembalasan yang ingin ditunjukkan oleh Tengku Adam kepada mereka yang mengganggu saya. Dia bukan sahaja memberi amaran, malah membeli seluruh syarikat supaya saya boleh menguruskannya sesuka hati. Cara dia menunjukkan kasih sayangnya memang di luar jangkaan. Saya menarik nafas dalam-dalam,
coba bertenang. Saya memandang Lina yang sedang menggigil di sebelah. Saya tersenyum lembut. Cik Lina, rasanya kita ada buat pertaruhan hari itu, kan? Janji nak buat handstand sambil makan mie goreng guna hidung tuh masih berjalan ke? Mendengar itu, wajah Lina menjadi pucat lesi. Dia terduduk di situ sambil menangis dan merayu. Puan Pengerusi, saya salah. Saya betul-betul salah. Tolonglah maafkan saya. Saya janji tak buat lagi. Pengurus itu juga segera menokok. Puan Pengerusi, tolonglah maafkan dia demi rakan sekerja, dia cuma tersilap cakap. Saya memandang mereka seketika, kemudian melambaikan tangan. Sudahlah. Saya bukan orang yang berdendam. Pertunjukan handstand tuh tak payah buat. Tapi, syarikat ini tidak memerlukan pekerja yang mempunyai sikap dan pribadi yang buruk seperti kamu. Kamu berdua, pergi ke bahagian sumber manusia dan uruskan surat perletakan jawatan. Selepas berkata begitu, saya tidak lagi memandang wajah mereka yang terkejut. Saya berjalan ke arah kawan baik saya, Maya, yang kaku seperti patung sejak tadi. Maya, mulai hari ini, kau pengurus besar baru syarikat nih. Tolong uruskan tempat nih untuk aku. Maya ternganga, lama baru dia sedar. Dia berlari memeluk saya, menangis dan ketawa. Ya Tuhan, Aira, kau macam pari-pari dalam hidup aku. Saya tergelak. Menjadi pengerusi syarikat secara tiba-tiba mungkin tidaklah begitu teruk. Sekurang-kurangnya saya dapat merealisasikan impian kawan baik saya. Selepas menyelesaikan urusan syarikat dan menyerahkan semua pengurusan kepada Maya, saya memutuskan untuk berehat seketika bagi mempersiapkan sesuatu yang lebih penting, majelis perkawinan yang sebenar. Ibu Bapak Tengku Adam sangat berharap kami mengadakan majelis untuk mengumumkan perkawinan kami secara rasmi kepada saudara Mara dan rakan-rakan. Tengku Adam juga mahu memberikan saya status yang sepatutnya. Perkara pertama yang perlu saya lakukan adalah berterus terang dengan Mak. Saya tidak boleh menipunya lagi. Saya bertemu dengan Mak di sebuah restoran yang sunyi dan menceritakan segalanya, dari blind date yang penuh takdir, perkawinan kontrak, kebenaran tentang Tengku Adam, sehinggalah bagaimana saya tiba-tiba menjadi pemilik syarikat. Setelah mendengar cerita saya, Mak terdiam untuk seketika dengan riak wajah yang sangat kompleks. Dia tidak memarahi saya, sebaliknya hanya mengeluh panjang dan memandang keluar. Aira, Mak minta maaf. Sebab Mak asyik desak kamu kawin, kamu buat keputusan terburu-buru macam nih. Bukan salah Mak. Saya memegang tangannya. Sebenarnya, Aira bahagia. Tengku Adam layan Aira baik sangat. Mak memandang saya, matanya menunjukkan satu keazaman. Kalau kamu dah bahagia, nampaknya dah tiba masanya untuk Mak berdepan dengan masa lalu Mak. Hujung minggu nih, kata Mak dengan suara sedikit bergetar, bahwa Tengku Adam datang rumah makan malam. Ada seseorang yang Mak nak kenalkan pada kamu berdua. Saya sedikit terkejut dengan pelawaan Mak, tetapi bersetuju dengan gembira. Pada hari Ahad minggu itu, saya dan Tengku Adam menuju ke rumah kecil Mak. Apabila pintu dibuka, selain Mak, ada seorang lelaki asing di dalam rumah. Dia kelihatan sebaya dengan Mak, tinggi dan kurus, wajahnya berkedut tetapi masih ada sisa-sisa kekacakan. Dia memakai pakaian yang sederhana tetapi bersih. Yang paling menarik perhatian saya adalah matanya. Penuh dengan kesedihan, tetapi anehnya memancarkan cahaya yang lembut dan mesra. Dan entah kenapa, mata itu kelihatan sangat biasa bagi saya. Melihat kami, lelaki itu bangun dengan cemas. Mak memegang tangannya, dan dengan suara yang sebak, dia berkata kepada saya, Aira, ini, Encik Kamal. Ayah kamu, telinga saya berdengung. Ayah? Lelaki ini ayah saya? Ayah yang saya sangka telah meninggal dunia semasa saya masih kecil? Apa yang sedang berlaku? Saya kaku di situ, tidak mampu berkata apa-apa. Tengku Adam yang berada di sebelah meletakkan tangannya di bahu saya, seolah-olah menenangkan saya. Lelaki bernama Kamal itu memandang saya. Matanya merah. Dengan suara yang bergetar, dia bersuara, Aira, anak ayah. Ayah minta maaf. Malam itu, di dalam rumah kecil itu, terungkailah sebuah kisah silam yang menyedihkan. Rupa-rupanya, ibu bapak saya saling mencintai, tetapi nenek saya, yaitu ibu kepada ayah, menentang keras hubungan mereka karena menganggap Mak tidak setaraf. Nenek menggunakan pelbagai cara untuk memisahkan mereka. Apabila Mak mendapat tahu dia mengandung, karena terlalu terluka dan tidak mahu menjadi beban kepada orang yang dicintainya, dia mengambil keputusan untuk pergi seorang diri. Ayah, apabila mendapat tahu tentang hal ini, sangat menderita.
Selama 25 tahun, dia tidak pernah berputus asa mencari Mark dan saya. Dan baru-baru ini, secara kebetulan, dia berjaya menemui Mark semula. Setelah mendengar semuanya, saya tidak dapat menahan air mata. Saya bukan anak yatim. Selama berpuluh-puluh tahun, ada seorang lelaki yang sentiasa mencari dan menyayangi saya. Saya memandang lelaki di hadapan saya yang kelihatan letih, lelaki yang sepatutnya saya panggil ayah, dan satu perasaan yang tidak dapat digambarkan timbul di dalam hati saya. Pertemuan semula yang tiba-tiba dengan ayah selepas 25 tahun ini menambahkan warna baru dalam hidup saya. Ayah saya, Encik Kamal, seorang yang pendiam dan lembut, tetapi cintanya kepada saya dan Mark sangat mendalam. Dia menceritakan tentang tahun-tahun dia mencari kami, tentang rasa bersalah dan rindu yang tidak pernah padam. Melihat ibu bapa saya akhirnya bersama semula selepas berpuluh tahun berpisah, saya merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tidak terhingga. Kedua-dua belah keluarga bertemu secara rasmi. Ibu bapa Tengku Adam menerima ibu bapa saya dengan gembira, dan tarikh untuk majelis perkawinan kami yang gilang gemilang telah ditetapkan. Semuanya kelihatan berjalan dengan sempurna, tetapi masih ada satu persoalan besar yang belum terjawab di dalam hati saya. Malam itu, ketika berjalan-jalan di taman rumah Agam bersama Tengku Adam di bawah cahaya bulan yang terang, saya memutuskan untuk bertanya kepadanya secara terus. "Abang, boleh saya tanya sesuatu?" "Tanyalah." Dia memegang tangan saya dan menyulam jari jemarinya di celah jari jemari saya. "Kenapa? Kenapa dulu abang tipu saya cakap abang tak berkeupayaan? Kenapa abang reka cerita yang rumit macam tuh untuk kawin dengan saya?" Saya memandang tepat ke matanya yang dalam, coba mencari jawaban. Tengku Adam berhenti berjalan dan menghadap saya. Dia terdiam seketika, memandang saya dengan pandangan yang kompleks. Terdapat kelembutan, kerinduan, dan sedikit kenakalan di dalam matanya. Akhirnya, dia mengeluh perlahan. "Awak betul-betul nak tahu?" Saya mengangguk dengan tegas. "Saya nak tahu sebab sebenar." Tengku Adam tersenyum, senyuman yang jarang kelihatan, di mana ada sedikit rasa kekok seperti seorang remaja yang baru jatuh cinta. "Baiklah, saya akan beritahu satu rahasia. Sebenarnya, saya pernah jumpa awak sebelum blind date kita." Saya terkejut. "Jumpa saya? Bila? Kat mana?" "Lebih kurang sebulan sebelum blind date kita," dia memulakan ceritanya. "Hari itu, saya ada janji temu dengan rakan niaga di sebuah kafe. Secara kebetulan, meja saya betul-betul di sebelah meja awak. Waktu itu, awak pun sedang blind date." Ingatan saya samar-samar kembali. Rasanya memang ada pertemuan seperti itu. Pasangan saya ketika itu seorang jurutera IT, seorang yang pendiam dan membosankan. Saya ingat perbualan itu sangat hambar, sehingga saya tidak sabar untuk pulang. Tengku Adam menyambung. "Saya terdengar semua perbualan awak. Saya lihat cara awak melayan lelaki itu dengan sangat bijak dan lucu. Selepas lelaki itu pergi, awak telepon kawan awak. Mungkin kawan baik awak sekarang. Awak mengadu dalam telepon yang awak dah muak dengan blind date dan tak nak kahwin. Awak cakap awak cuma nak hidup bebas tanpa terikat dengan cinta atau perkahwinan." Dia berhenti seketika dan memandang mata saya dengan dalam. Entah kenapa, sejak saat itu, image awak yang kuat, berdikari, dan realistik sentiasa bermain di pikiran saya. Saya jatuh cinta pada awak, cinta pandang pertama, Aira. Jantung saya berdegup kencang. Cinta pandang pertama? Adakah perkara seperti ini benar-benar wujud? "Saya upah orang untuk siasat tentang awak," sambungnya dengan suara yang ikhlas. "Saya dapat tahu awak tertekan dengan desakan ibu awak untuk berkahwin. Dan saya tahu, dengan personality awak, kalau saya dekati awak secara normal, awak pasti akan tolak. Jadi, saya rancang satu pelan untuk buat awak setuju kahwin dengan saya tanpa rasa terpaksa. Sebab saya tahu awak mementingkan kebebasan dan material, saya gunakan separuh harta saya sebagai umpan. Dan untuk buat awak betul-betul yakin ini perkahwinan kontrak semata-mata tanpa ikatan emosi atau fisikal, saya terpaksa guna alasan mandul tuh." Setelah mendengar pengakuannya, saya tergamam. Dari pertemuan yang tidak disengajakan hinggalah ke kontrak yang aneh, semuanya adalah sebahagian daripada rancangannya. Dia telah merancang dan menyediakan segalanya dengan begitu teliti untuk saya. "Jadi, abang betul-betul cintakan saya?" Saya bertanya lagi dengan suara bergetar, masih tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Tengku Adam tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, dia menarik saya ke dalam pelukannya dengan lembut dan memeluk saya erat. Kemudian,
Dia menunduk dan memberikan ciuman yang dalam di bibir saya. Ciuman ini tidak segairah malam pertama. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan segala kelembutan, penghargaan, dan cinta yang telah lama terpendam. Pada saat itu, saya sadar, hati saya telah sepenuhnya menjadi milik lelaki ini. Hidup saya dipenuhi dengan hari-hari yang manis dan bahagia. Di sisi saya, ada Tengku Adam, dan keluarga yang telah bersatu semula. Saya merasakan diri saya adalah wanita paling bertuah di dunia. Majelis perkawinan kami sedang diuruskan dengan pantas oleh kedua-dua belah keluarga. Tetapi baru-baru ini, badan saya terasa aneh. Saya sering letih dan mengantuk, dan sangat sensitif terhadap bau makanan. Bau gulai ikan yang dahulunya saya gemari kini membuatkan saya mual. Pada mulanya, saya pikir ia hanyalah karena tekanan menjelang majelis perkawinan. Tetapi Tengku Adam tidak berpikir begitu. Dia risau berkali ganda lebih daripada saya. Apabila saya hanya mampu makan beberapa suap dan meletakkan sudu dengan wajah pucat, dahinya berkerut. Tak boleh makan lagi. Awak nampak pelik sejak kebelakangan nih. Kita pergi hospital buat pemeriksaan. Saya oke lah. Cuma cuaca tak menentu sekarang nih. Janganlah risau sangat. Saya melambaikan tangan. Tetapi Tengku Adam tidak berasa tenang. Keesokan paginya, walaupun saya membantah, dia membatalkan semua mesyuarat penting dan membawa saya ke hospital swasta terbaik di bandar untuk pemeriksaan menyeluruh. Selepas menjalani pelbagai ujian pada waktu pagi, kami duduk di dalam bilik seorang dokter tua yang kelihatan sangat berwibawa, menunggu keputusan. Saya masih beranggapan ia hanyalah demam biasa, tetapi Tengku Adam di sebelah kelihatan sangat gemetar, tangannya digenggam erat. Dokter itu melihat laporan ujian, kemudian memandang kami dan tersenyum mesra. Tahniah. Puan tiada sebarang penyakit. Puan mengandung. Janin sudah berusia lebih 6 minggu dan membesar dengan sihat. Kata-kata dokter itu seperti guru di siang hari. Mengandung? Saya mengandung? Saya memandang dokter. Kemudian Tengku Adam dengan bingung. Pikiran saya kosong, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Syarat seorang anak dalam kontrak kami datang dengan begitu cepat dan tiba-tiba. Tengku Adam yang duduk di sebelah juga sama terkejut. Dia bangun dan bertanya kepada dokter dengan suara bergetar, "Dokter, betul ke istri saya mengandung?" "Ya, betul. 100% pasti." Dokter itu mengangguk meyakinkan. Tengku Adam berdiri kaku selama beberapa saat, kemudian tiba-tiba menunduk dan menekuk mukanya dengan kedua-dua belah tangan. Bahunya yang bidang kelihatan bergetar sedikit. Saya sadar dia sedang menangis. Lelaki yang sentiasa tenang, kuat, dan tidak pernah goyah di hadapan sebarang cabaran, kini menangis seperti kanak-kanak karena terlalu gembira. Dia berpaling dan memeluk saya erat, begitu erat sehingga saya hampir sukar bernafas. "Aira, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan jadi ayah." Dia menyembamkan mukanya di bahu saya dan berkata dengan suara yang sebak. Melihatnya, hati saya cair. Rasa terkejut pada mulanya hilang, digantikan dengan kebahagiaan dan kemanisan. Saya membalas pelukannya dan menepuk belakangnya perlahan-lahan. Saya pun gembira sangat. Sejak saat itu, bermulalah era penjagaan ibu mengandung yang sangat teliti dan overprotektif oleh Tengku Adam. Sebaik sahaja kami pulang, dia memanggil pakar pemakanan untuk merancang diet harian saya. Rumah dipenuhi dengan buku-buku tentang kehamilan dan penjagaan bayi. Setiap malam, dia akan membaca dan membuat kajian, kemudian memberi kuliah kepada saya tentang kepentingan asid folik atau cara merangsang perkembangan otak bayi. Dia menjaga saya dari A hingga Z, tidak membenarkan saya membuat sebarang kerja, malah untuk berjalan di dalam rumah pun, saya perlu dipapah. Perhatiannya membuatkan saya terharu dan lucu, tetapi yang paling penting, saya merasakan cinta dan penghargaan yang tidak terhingga. Berita kehamilan saya disambut dengan gembira oleh kedua-dua belah keluarga. Ibu mertua saya menelepon setiap hari untuk bertanya kabar dan menghantar sup ayam herbal yang dibuatnya sendiri. Ibu bapak saya juga tidak kurang gembiranya. Majelis perkawinan kami dipercepatkan dan disediakan dengan lebih teliti. Pada suatu hari, saya, ibu, dan ibu mertua pergi ke butik pengantin terbesar di bandar untuk mencoba gaun pengantin. Suasananya sangat ceria. Kedua-dua ibu sibuk memilih gaun, tidak henti-henti memuji, "Menantu kita, anak kita, pakai apapun cantik." Ketika saya sedang mencoba gaun pengantin yang dihiasi ribuan kristal, dua orang wanita masuk ke dalam butik. Seorang adalah wanita tua berusia sekitar 70-an, wajahnya kelihatan letih tetapi matanya tajam dan sinis.
Seorang lagi wanita muda, bersolek tebal dan berpakaian jenama mewah dari kepala hingga ke kaki, tetapi kelihatan sombong dan angkuh. Melihat wanita tua itu, riak wajah Mak berubah. Mak segera menarik saya ke belakangnya dan menghalang di hadapan saya. "Mak Cik, buat apa kat sini?" Suara Mak bergetar. Saya kaku. "Mak Cik, jadi ini nenek saya? Orang yang telah memisahkan ibu bapak saya dengan kejam dahulu?" Nenek saya tidak mengendahkan kata-kata Mak. Pandangannya melilau ke seluruh butik yang mewah itu, kemudian berhenti pada saya, dan pada gaun pengantin mahal yang saya pakai. Matanya penuh dengan rasa cemburu dan penghinaan. "Amboy, siapa nih? Bakal menantu keluarga Tengku?" "Ya, bukan main lagi bergaya." Tikus jatuh ke dalam tong beras, terus lupa diri. Suaranya sinis. Wanita yang datang bersamanya, yang kemudian saya ketahui adalah sepupu saya, Yura, turut menokok. "Nenek, tengok tuh. Pakai gaun kampung macam tuh nak jadi menantu orang kaya. Memang tak sedar diri." Saya berang, seluruh badan saya menggigil. Saya boleh tahan jika orang menghina saya, tetapi saya tidak boleh tahan jika mereka menghina ibu saya. Ketika saya hendak melawan, ibu mertua saya melangkah ke hadapan terlebih dahulu. Wajah Puan Sri Syarifah yang sentiasa ceria dan lembut kini dingin seperti ais. "Kamu nih siapa berani cakap kurang ajar kat sini? Budak nih menantu saya, pilihan keluarga kami. Apa kelayakan kamu nak menghakimi dia?" Nenek saya kelihatan terkejut ada orang yang berani menentangnya. Dia merenung ibu mertua saya. "Kau nih masih Adam tuh? Baguslah. Hari ini aku datang nak selesaikan perhitungan dengan kau. Perempuan tak ada asal-usul nih, dengan mak dia yang gatal tuh, berani nak masuk keluarga Tengku?" Dia berkata begitu sambil menuding tepat ke muka saya. "Ceraikan budak nih dengan Adam sekarang juga. Cucu aku, Yura, nih baru layak untuk dia." Kata-katanya membuatkan semua orang di dalam butik terkejut. Mak saya marah sehingga bibirnya bergetar, dan wajah ibu mertua saya sudah kelihatan tegang. "Apa kamu cakap?" Saya tidak dapat menahan diri lagi. Kemarahan saya membuak-buak sehingga saya lupa akan imej saya. Saya melangkah ke hadapan dan berhadapan dengan wanita yang sepatutnya menjadi nenek saya itu. "Apa kelayakan Mak Cik nak suruh orang bercerai? Mak Cik tuh layak ke dipanggil orang tua?" Nenek saya membuntangkan matanya. "Apa? Kau berani cakap macam tuh dengan aku? Budak tak ada adab." Dia mengangkat tangannya untuk menampar saya, tetapi sebelum tangannya sempat mendarat di pipi saya, ia ditahan oleh tangan lain, tangan Mak. Mak tidak lagi kelihatan lemah dan pasrah seperti dahulu. Dia memandang tepat ke arah bekas ibu mertuanya. Pandangannya dingin dan tegas. "Jangan sentuh anak saya." "Betul tuh." Ibu mertua saya juga melangkah ke hadapan dan berdiri di sebelah Mak, menjadi benteng yang kukuh untuk melindungi saya. "Dah tua tuh buatlah cara tua. Datang cari pasal dengan perempuan mengandung, tak takut kena bala ke?" Mendengar perkataan mengandung, Nenek dan Yura terkejut. Riak wajah mereka berubah daripada marah, kepada cemburu, dan kemudian tidak puas hati. Melihat keadaan tidak menyebelahi mereka, Yura mengubah taktik. Dia mendekati dengan gaya menggoda dan senyuman paksa. "Puan Sri, jangan salah faham. Nenek saya cuma risaukan nama baik keluarga Tengku, lagipun, saya dengan Kak Airakan." "Apa?" Saya memotong kata-katanya dan ketawa sinis. "Saya ada suami yang sangat sayangkan saya, keluarga yang lindungi saya sepenuh hati, dan tak lama lagi akan ada anak-anak yang komel. Semua nih. Mungkin benda yang awak takkan dapat seumur hidup." Saya berkata begitu, kemudian mengambil gelas air di atas meja dan menyimbahnya terus ke muka nenek yang terpinga-pinga. "Ernie, untuk tebus semua penghinaan yang kami anak beranak terpaksa lalui selama 25 tahun. Kau berani." Nenek menjerit sambil mengelap air di mukanya dan menuding jari ke arah saya. Pergaduhan itu, atau lebih tepat, sesi memberi pengajaran kepada orang yang tidak tahu malu, berlaku di situ juga. Mak dan ibu mertua saya, dua wanita yang biasanya sopan dan lemah lembut, hari ini menyingsing lengan baju dan bekerja sama untuk memberi pengajaran kepada nenek dan cucunya yang tidak tahu malu itu. Kaki tangan butik ketakutan tetapi tiada siapa yang berani masuk campur, hanya melihat dari jauh. Tepat pada masa itu, Tengku Adam masuk. Dia datang untuk membuat kejutan selepas mendengar saya sedang mencoba gaun pengantin, tetapi sebaliknya terjumpa pemandangan ini. Melihat isterinya diganggu, wajahnya serta-merta menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia membuat panggilan telepon. "Peguam Rahman, saya nak minta tolong sikit. Keluarga Encik Kamal di kampung tuh sekarang ada masalah perniagaan, kan?" "Ya,
Betul. Bangkrapkan mereka sepenuhnya, jangan bagi peluang untuk bangkit semula. Dia mematikan panggilan dan datang ke sisi saya, memeluk saya. Pandangannya yang tajam seperti pisau meneliti kedua-dua wanita yang pucat ketakutan itu. Berani kamu sentuh istri dan anak Tengku Adam. Kamu semua dah bosan hidup agaknya. Selepas itu, semuanya berjalan seperti yang dirancang oleh Tengku Adam. Keluarga nenek saya bangkrap dalam sekelip mata. Anak menantu yang dahulunya sentiasa membodek kini memalingkan muka apabila dia jatuh miskin. Akhirnya, dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah jagaan orang tua, keseorangan dan sakit. Mungkin itulah balasan yang setimpal untuk dosa-dosanya. Setelah menyelesaikan masalah-masalah remeh, majelis perkawinan kami akhirnya dilangsungkan. Majelis itu diadakan di sebuah resort mewah di tepi pantai, disaksikan oleh keluarga, rakan-rakan, dan rakan niaga. Tengku Adam mengetahui saya sukakan keindahan tradisional. Mereka bentuk majelis itu khas dengan gaya klasik Melayu. Seluruh dewan dihias indah dengan kain songket, bunga-bungaan, dan hiasan ukiran Melayu. Saya memakai sepasang baju songket berwarna merah saga yang disulam tangan, dengan mahkota di kepala. Tengku Adam juga memakai baju pengantin tradisional, kelihatan sangat kacak dan segak. Pada saat yang paling bermakna, ketika ayah menyerahkan tangan saya kepada Tengku Adam, kami berdua tidak dapat menahan air mata. Selepas melalui jalan yang panjang, pelbagai salah faham dan dugaan, barulah kami benar-benar menjadi milik satu sama lain. Tengku Adam menggenggam tangan saya erat. Dia memandang saya dengan mata yang penuh cinta dan berkata dengan suara perlahan dan tegas, "Aira, terima kasih kerana datang dalam hidup saya. Mulai sekarang, awak dan anak-anak kita adalah seluruh harta saya." Selepas majelis, kerana saya sedang mengandung, kami tidak pergi berbulan madu ke tempat yang jauh. Sebaliknya, Tengku Adam membawa saya ke sebuah pulau persendirian di Langkawi. Kami tinggal di sebuah villa di tepi pantai, setiap hari berjalan di atas pasir putih, mendengar bunyi ombak, dan melihat matahari terbenam. Dia menjaga saya dengan penuh perhatian, memasak makanan yang lazat, dan setiap malam membacakan buku cerita untuk saya dan bayi di dalam kandungan. Ia adalah hari-hari yang paling tenang dan manis dalam hidup saya. Perasaan kami suami istri menjadi semakin mendalam dari hari ke hari. Saya sadar bahwa bertemu dengan lelaki ini adalah tuah terbesar dalam hidup saya. Masa berlalu dengan pantas, dan saya kini hamil 9 bulan. Perut saya semakin besar dan langkah saya semakin berat. Kedua-dua belah keluarga menanti kelahiran cucu mereka dengan penuh debaran dan harapan. Ibu mertua saya secara khas menyediakan pasukan perubatan terbaik untuk bersedia di rumah. Apabila tiba masanya, saya mula merasakan sakit bersalin. Tengku Adam kelam kabut membawa saya ke hospital. Walaupun sudah bersedia, melihat saya menahan sakit, wajahnya pucat karena risau. Dia tidak melepaskan tangan saya walau sesaat, sentiasa memberi semangat dan menenangkan saya. Pembedahan caisarean berjalan dengan lancar. Apabila juru rawat membawa keluar 2 orang bayi yang kemerahan dan mengumumkan, "Tahniah, kembar sepasang, lelaki dan perempuan," Tengku Adam menangis teresak-esak. Dia melihat anak lelakinya, kemudian anak perempuannya, sebelum berlari kembali ke bilik pemulihan untuk melihat saya. Dia memegang tangan saya, mencium dahi saya, dan berkata dengan suara yang sebak karena terharu, "Sayang, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak." Selepas itu, hidup kami melangkah ke babak baru. Lebih sibuk, tetapi dipenuhi dengan gelak tawa dan kebahagiaan. Anak lelaki kami sangat mirip dengan Tengku Adam, sejak kecil lagi pendiam dan matang seperti orang dewasa. Anak perempuan kami pula mewarisi sifat saya, ceria, manja, dan suka ketawa. Tengku Adam menjadi seorang ayah yang sangat penyayang. Walau sesibuk manapun, dia akan meluangkan masa untuk bermain dengan anak-anak, menukar lampin, dan membancuh susu. Melihat seorang CEO konglomerat yang berwibawa kelam kabut memujuk bayi, saya tidak dapat menahan ketawa. Kisah saya bermula dengan perkawinan kontrak yang penuh perhitungan, tetapi berakhir dengan sebuah keluarga bahagia yang terdiri daripada 4 orang. Saya mendapat seorang suami yang sangat mencintai saya, 2 orang anak yang comel, dan keluarga yang sentiasa menjadi tulang belakang saya. Seperti yang dikatakan oleh Tengku Adam, saya dan anak-anak kini adalah seluruh hartanya yang paling berharga.